Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam episod keempat podcast Duduk Sembang. Hari ini tajuk kita menjelang pertengahan Ramadan yang semakin rancak ni adalah puasa dan ibadah. Bersama kita pada malam ini adalah sahabat kita Imam Johari daripada Masjid Al-Hikmah Batu 20 Kuang. So apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. So kita soalan panas badan ni kita minta Ustaz perkenalkanlah kepada pendengar-pendengar podcast Duduk Sembang kita pada malam ini. Sambil tu jangan lupa subscribe, follow, komen dan share di semua platform podcast Duduk Sembang, terutama sekali YouTube, Spotify, TikTok dan juga Facebook. So Ustaz, Imam kita mulakan dulu dengan latar belakang Imam sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syah yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk sama-sama kita membincang tentang amal dan ibadah dalam bulan puasa insya-Allah. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Johari bin Sahalan. Nama glamour panggil kat kampung ni Imam Buyung lah. Imam Buyung. Okey. Saya dulu belajar di Sekolah Rendah Agama Kuang dan Sekolah Kebangsaan Kuang. Dan sekolah menengah saya sempat tingkatan 1 saja di Sekolah Bukit Rahman Putra. Okey. Rahman Putra. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian Al-Quran, itu tahfiz lah di Mahat Tahfiz Darul Furqan Gombak di Padang Malang. Padang Malang. Padang Malang. Selama itu saya hanya 2 tahun sahaja saya belajar di situ dan khatam alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya dapat khatam 30 juzuk dengan syahadah sekali lah alhamdulillah. Dan seterusnya saya sambung belajar di di Bukit Tambun. Di Mahat HPA Habibiyah sana. Di situ. Jadi saya ambil diploma lah di situ. Habis belajar terus saya dapat tawaran untuk mengajar di Sekolah Rendah Agama Zahidiyah Kampung Melayu Sungai Buloh sebagai guru kafar bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Alhamdulillah. So sekarang ni menjadi sekarang ni saya menjadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih saya untuk menjadi imam 2 di Masjid Jami' Al-Hikmah Batu 20 Kuang. Itulah latar belakang saya. Alhamdulillah. Dah kahwin dah Ustaz? Alhamdulillah dah kahwin. Isteri pun 1. Isteri pun 1. Anak 2 orang. Berapa umurnya tu? Umur anak yang sulung 6 tahun. Okey. Umur anak yang nombor 2 tu 4 tahun. Alhamdulillah dua-dua akan bersekolah pada tahun 2024 tahun ni lah. Alhamdulillah. Berapa umur Imam sekarang? Umur saya kena bagi tahu juga Tengok tu macam muda lagi tu. Muda. Umur saya 32 tahun. Ui, muda betul. Alhamdulillah. Allah rezekikan kita pada hari ini dapat panel seorang imam muda yang produk kelahiran di bumi bertuah ni, di bumi Kuang, untuk sama-sama mendidik anak bangsa lah insya-Allah. So Mam, bila kita bercerita berkenaan dengan puasa ni, dia tak lari daripada ibadah dan juga pahala. Cuma mungkin pada hari ini dalam podcast Duduk Sembang kita nak berkongsi lah dengan pendengar-pendengar kita, semoga menjadi manfaat untuk mereka dan juga untuk diri kita juga dalam beberapa perkara yang mungkin ada confuse ataupun ketidakjelasan berkenaan dengan beberapa perkara. Terutamanya kita pergi kepada soalan yang keduanya, pengisian amal ibadah paling sesuai di bulan Ramadan. Kadang-kadang orang ni dia asyik bercerita bab puasa sampai dia terlupa dalam puasa tu dia ada pengisian-pengisian lain yang perlu dipenuhi. Contoh-contohnya mungkin Imam boleh kongsikan secara ringkas. Okey, terima kasih kepada saudara Syah. Okey, alhamdulillah. Saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian, iaitu berkaitan amalan apa yang sesuai untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Banyak amalan yang kita boleh buat. Yang pertamanya ialah bertadarus. Bertadarus Al-Quran. Maksud tadarus ni ialah dia mewujudkan satu kumpulan yang mana dalam kumpulan itu tersenarai yang orang dewasa dan kanak-kanak. Yang mana orang dewasa baca, seorang membaca Al-Quran, yang lain menyimak. So dah selesai seorang baca Quran lagi, lain menyimak. Jadi di situ itulah dinamakan tadarus. Okay. Yang mana tadarus ini kalau kita baca Quran
ganjaran yang Allah berikan sangat besar. Yang pertamanya dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya mafhumnya, barang siapa membaca Quran satu huruf, Allah akan bagi 10 pahala. Bukan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf. Maka kita dapat berapa? 30 pahala di situ. Besar tak besar ganjaran Allah yang Allah beri. Cuma kita sahaja mendidik dan ampun kata berazam dan bulan Ramadan ini aku nak khatam 30 juzuk supaya apa, aku dapat pahala dan ganti dengan pahala itu aku boleh mendapat ganti dosa-dosa aku yang terlepas. Kalau dia sibuk bekerja mam, dia nak tadarus mengaji sendiri ke apa semua ke boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Okey, Okey, pembahagian saya nak kongsi sikitlah cara nak bertadarus ni kan. Okey, kita ada solat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Okey. Dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Satu juzuk ada 10 helai. Satu helai ada 2 muka. Okey, kita buat satu solat fardu, kita buat 2 helai. Dah dapat 4 muka. Okey. Solat Zuhur pula 2 helai, dah jadi berapa muka? 8 muka dah. Okey. Solat Maghrib 2 helai, dah jadi berapa dah? Bila dah 2 helai, dah jadi satu juzuk. Maka satu Ramadan tu dia dapat membaca satu juzuk. Setiap bulan puasa, setiap solat fardu. InsyaAllah dia akan khatam Al-Quran dalam bulan puasa. Selain tadarus mam? Selain tadarus, okey, ini sangat-sangat yang Nabi galakkan lah untuk kita buat. Itu kita menghidupkan malam 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, iaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini sangat besar ganjaran yang Allah bagi. Dalam apa? Dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat yang ketiga. Maksudnya malam itu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu, kita berdoa terus direct on the spot kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang terdahulu. Allah ampunkan terus. Itulah kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita dah di pertengahan Ramadan ni mam. So maksudnya mungkin minggu depan insya-Allah kalau Allah izinkan kita akan berjumpa dengan malam-malam terakhir Ramadan. Macam mana kita nak tahu kita dapat Lailatul Qadar? Banyak juga hadis mengatakan setengah orang kata bila pokok tu condong Lailatul Qadar tu kan. Kadang-kadang kita pula balik malam-malam ni kita tengok pokok tu condong. Oh, aku dapat Lailatul Qadar ni. Kan? Adakah pemahaman tu salah ataupun adakah memang perasaan ada tu? Banyak hadis mengatakan banyak petunjuk untuk Lailatul Qadar yang ialah pokok disujud kan. Lepas tu suasana tu agak sayup aja kan. Lepas tu hujan gerimis, bermacam-macam kaedah yang hadis Nabi terangkan dalam tu. Cumanya diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita jumpa, kita tak pernah tengok hari itu macam hari biasa-biasa. Lama bila Lailatul Qadar kalau kita berjumpa malam tu. Allah, saya pun tak lagi, walaupun kita dah buat tapi Allah tak izinkan lagi, tak jumpa, tak apalah, kita usaha lagi lah. Yang penting kita kena sentiasa berusaha lah mam. InsyaAllah. Mam, bila bercerita berkenaan dengan bulan puasa ni, kan kita nak bertanya sikit lah mengenai hukum kadang-kadang menggantikan puasa ni, lelaki dan perempuan ni. Terutamanya lelaki lah. Kalau kita ambil podcast duduk sembang ni, bukan sekadar lelaki, perempuan pun mungkin dia ada hukum menggantikan puasa dia mam kan. Apakah katakanlah kawan kita ni dia tak puasa dulu kan, adakah dia wajib menggantikan puasanya ataupun dia kena bayar fidyah? Walaupun dah bayar fidyah dia kena ganti juga ke macam mana? Sangat menarik soalan ni sebenarnya. Saya pun ingin kongsikan. Okey. Hukum menggantikan puasa ini adalah hukumnya wajib. Baik lelaki baik perempuan. Baik lelaki ataupun perempuan. Kecuali bagi yang umur dia tak boleh, orang tua. Okey. Orang tua memang tak boleh. Contoh umur 100 tahun dia tak boleh puasa. Tak larang nak puasa, terpaksa makan. Dia ni perlu bayar fidyah sahaja, tak perlu puasa. Okey, kita balik ke soalan balik tadi. Untuk lelaki dan perempuan untuk menggantikan puasa. Okey. Contoh 2022. Okey, dia tak pernah puasa, saja tinggalkan puasa, contohlah kan. Dia tinggalkan puasa.
Dia tinggalkan puasa selama 30 hari. Okey. Tubuh badan dia sihat. Boleh pergi kedai. Okey. Ya kan. Kedai tu dia. hari biasa nasi biryani seperiuk je. Hari puasa 2 periuk. Tu dia. Okey, tak apa. Okey, itu tutup. Betul. Okey, kembali balik soalan tu. Bagaimana nak menggantikan puasa yang ditinggalkan selama 30 hari tu? Okey. Menjelang hari raya yang kedua, pada 2022 dia pernah tinggalkan puasa 30 hari. Direct terus dia tinggalkan. Okey. Masuk sahaja hari raya yang kedua pada tahun 2022, dia kena ganti puasa yang dia tinggalkan tu. Selama mana? Selama sampai dah masuk 2023 sebelum Ramadan yang pertama. Sebelum Ramadan yang pertama 2023 tu kan, dia perlu ganti yang 30 hari yang ditinggalkan tu pada tahun 2022 tu. Banyak masa tu. Berapa bulan tu? Kita ambil kasar dalam 6 bulan, 7 bulan gitulah. Okey. Sekiranya dia sengaja melengah-lengah kan. Tak apalah, lambat lagi, tak apalah kan. Masuk sahaja Ramadan bulan Ramadan yang pertama tahun 2023 tu, dia kena didenda membayar fidyah. Maksudnya dia kena puasa ganti juga dan dia perlu bayar fidyah. Ganti tak ganti? Ganti tetap ganti. Fidyah tetap fidyah. Fidyah tetap fidyah. Kalau sampai ke sudah 2026 tak ganti lagi. Itu Allah alam. Maksudnya setiap tahun tu dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah juga. Puasa dia tetap 30 hari dia ganti. Puasa tetap 30 hari yang ganti. Fidyah 1 hari puasa yang tak kena bayar 1 hari fidyah. Fidyah tu pula setiap tahun kena bayar. Setiap kena bayar. Maksudnya dia bukanlah 30 hari tahun ni tambah 30 hari tahun depan tambah 30 hari, tak adalah. Yang puasa tetap 30 hari, cuma fidyah tu setiap tahun dia kena bayar. Tak. Fidyah tu tidak setahun dia kena ganti yang dia tak puasa 30 hari tu. Fidyah pada tahun tu saja. Pada tahun tu saja. Contoh 30 hari dia tak puasa kan. 1 hari kena bayar fidyah 1 cupak. Dia kena maksudnya 30 kali lah cupak 30 kali cupak kena bayar. Itulah cerita. Okey, Mam, macam mana pula kalau ibu-ibu yang bersalin dan juga yang period ni kita tahulah, period ni dia memang wajib lah, datang bulan tu dia wajib lah ganti kan. Yang ibu bersalin ni dia kena ganti juga, Mam. Okey, ibu bersalin pula disebabkan diharuskan oleh hukum fiqah yang mana dia takut darurat untuk diri dia dan anak dalam kandungan. Dia diharuskan tidak berpuasa dan diharuskan tidak berpuasa. Dia harus berpuasa dan digalakkan berbuka. Takut menjejaskan kesihatan dia dengan anak dia. Dia haruskan. Tak ada masalah. Tapi dia kena ganti juga. Macam cerita yang saya cerita tadi tu lah. Dia kena bayar fidyah tak? Kalau dia tak selesaikan dalam tahun selesai dalam tahun tu. Kalau tak selesai dalam tahun tu juga, masuk tahun yang baru, kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. So dia tetap kena ganti lah. Satu hari puasa, 1 cupak. Satu hari puasa dia tak suatu hari puasa dia tak puasa, dia kena bayar 1 hari puasa 1 cupak. Yang nilai dia PPZ menganggarkan tahun ini 2024 RM RM4 satu hari puasa. Nilai 1 cupak tu. Okey. Dia nak bayar macam mana tu fidyah? Okey, nak bayar tu mana-mana dekat ahli jawatan kuasa masjid. Boleh dekat pejabat zakat pun tak boleh. Tapi takut dia malu pula ni, Mam. Dia nak jumpa dia, Mam tak puasa dah, Mam. Imam pula ceramah dia. Salah juga tu kan. Puasa dia boleh sedekah sendiri. Kita bukan saya. Saya bercerita bagi pihak kawan. Kita alhamdulillah lah, insya-Allah cukup lah. Kalau macam saya jumpa saya tak ada masalah. Imam tak gelak on je. Tak ada masalah. Tak adalah gelak. Kau tak puasa Dia tak ada masalah. Bagi je. Dia tak boleh bayar fidyah sendiri, tak boleh? Boleh, tapi dia tahu nilai dia. RM4 secupak. RM4 1 cupak 1 hari puasa. Kalau 30 hari 10 kali 4 itu tak boleh diklasifikasikan sebagai sedekah. Tak. Itu tetap jatuhnya fidyah. Dan dia kena bagi orang dengan fidyah tu, dia kena bagi makan orang miskin. Ada niat dia ke? Saja aku bayar fidyah. Ataupun dia niat dalam hati je lah. Hati je lah. Tak ada apa, tak ada khusus pun, tak ada yang khusus pun untuk fidyah ni. Niat pun. Mam, okey Mam. Itu kita dah dapat penjelasan lah. Terima kasih Mam. Dia bila satu lagi bulan puasa ni, dia yang rancaknya selain daripada amal ibadah puasa tu sendiri adalah amalan tarawih.
amalan tarawih, Mam. Ini bukanlah untuk menimbulkan persepsi ataupun apa-apa mencabar mana-mana pihak. Tapi bila kita bercerita podcast ni, kita satu platform, terutama sekali duduk sembang ni, Mam, kita buat podcast ni adalah untuk mendekati anak-anak muda khususnya kan, yang mungkin bayi-bayi imam, bayi-bayi kami ni, dan juga segenap lapisan masyarakat yang nak tahu tapi dia mungkin segan nak bertanya, Mam. Kadang-kadang ni tarawih ni, Mam, isu dia amalan tu setahun sekali kan. Kita jumpa tarawih ni bulan Ramadan je. Kita takkan jumpa tarawih ni bulan Syaban kan, bulan Rejab, Zulkaidah, tak jumpa kan. Tapi bila masuk je tarawih tu, tiba-tiba kebanyakan masjid 8 rakaat, 4 rakaat dia bagi pula tazkirah. Yang budak-budak muda ni pun mungkin niatnya tu nak tarawih. Besok nak kerja ni kan. Dah terlajak pula dah habis tarawih pukul 11. So, Mam, adakah ceramah tu lebih penting daripada tarawih, ataupun apakah kelebihan ceramah di dalam pengisian tarawih itu sendiri? Okey, baik. Menarik juga soalan saudara. Okey. Sebenarnya kita ambil tengah-tengah lah. Kita ambil tengah-tengah. Okay. Tarawih dengan ceramah tu memang penting sebenarnya. Okey. Cumanya kendalikan masa tu bagi betul. Okey. Kalau boleh ceramah itu buatlah selepas maghrib. Janganlah buat tarawih tu kan. Betul. Itulah. Betul. Kita ambil pendekatan yang terdekat lah. Yang saya nampak begitulah. Yang mana tarawih ni banyak kelebihan dia. Dan dengan ceramah pun banyak juga kelebihan yang Allah bagi. Yang mana kalau ceramah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibun ala ilmi faridatun ala kulli muslim. Dia kata apa? Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Itu sebab ada ceramah, ada tazkirah. Dia memperingatkan kita. Contoh, andai kata orang ni tak tahu sebelum ni solat, tak tahu nak solat, tiba dia dah hadir berceramah, dia tahu nak solat macam mana. Tapi masa nak ceramah tu ataupun bagi tazkirah tu biarlah tepat pada masanya lah. Macam saya kata tadi lah, bagi ceramah atau tazkirah selepas solat maghrib. Tak mengganggu solat sunat tarawih tu. Betul. Kan? Betul. Itulah. Kadang-kadang kita minta pun pihak masjid boleh tolerate benda-benda ni kan. Kalau dia tak nak buat lepas maghrib pun, mungkin boleh buat lepas tarawih. Maksudnya lepas 20 ke lepas witir tu, buatlah ceramah. Maksudnya siapa yang willing nak dengar ceramah tu, dia dengarlah ceramah. Siapa yang nak balik tu, dia baliklah. Tapi bila di antara tu ada ceramah, dia jadi macam tak puasnya kan. Betul juga tu. Dan Jabatan Agama Islam Selangor telah mengeluarkan surat perkeliling bila? tentang tahun ni 2024, 13 Februari 2024 masa tu dia keluarkan, yang mana tidak dibenarkan masjid-masjid atau surau-surau membuat tazkirah selepas 4 rakaat ataupun 8 rakaat. Mesti kena buat selepas 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Dah keluar dah surat perkeliling. Alhamdulillah, patutlah bila kita tarawih ni kita tengok kali ni lancar je. Rupanya Majlis Agama Islam dah keluarkan ada surat tu. Surat perkeliling kami pun boleh terima. Imam-imam ni di daerah Gombak ni dah terima dah. Nazir-nazir pun dah terima dah surat. Alhamdulillah. Patutlah masjid sekarang pun dah terus buat terus lepas tu baru tazkirah. Baguslah macam tu. Tapi Mam, kalaulah adalah masjid ataupun surau yang buat 4 dia buat tazkirah kan, kita pun balik, kita nak kerja esok ni kan, kita dah tahu dah penceramah ni dah lah tak best. Dia cakap syok sendiri je kan, dia cakap sorang-sorang dia je. Kita nak kerja ni, boleh tak kita habiskan 4 rakaat tu dan kita tutup malam kita tu dengan 4 rakaat je, Mam? Sebenarnya kalau ikutkan boleh, tak ada masalah, tapi kuranglah sikit pahalanya. Okey. Tu je. Pasal dia dah tahu dah, dia dalam perjalanan nak balik tu, dia jumpa kedai mamak, dia berhenti, balik gang, dia tukar baju, dia tidur. Tak sambung 8 tu pun. Kan? Dia eloknya kalau nak tutup tu kan, 4 rakaat bawa kat masjid. Lepas tu 4 rakaat lagi bawa kat rumah. Tapi kena kuat lah. Sampai rumah ni aku nak terus solat. Aku tak nak tengok TV dulu. Aku tak nak tengok benda lain. Terus masuk solat terus. Sah, Mam? Sah, tak ada masalah. Sah? Walaupun dia bersambung sah? Tak ada masalah. Solat sunat ni, tarawih ni istirahat nama aja. Solat tarawih ni maknanya istirahat. Okey. Mam, kalau dia tak buat witir, Mam? Kalau tak witir tu sebenarnya, adakah witir ni wajib? Witir sebenarnya dia tak wajib.
Kalau sunat sebenarnya, tapi nak melengkapkan, nak sempurnakan solat sunat tarawih tu, penutupnya mestilah kena ada witir. Seleloknya lah. Seleloknya lah. Seleloknya. Tapi kalau dia tak buat witir, adakah sah? Sah solat tak ada masalah. Sah, juga. tarawihnya sah. Sah tarawih dia. Okey. Tapi walaupun dia lakukan 2 rakaat pun sah. Jangan dia tak buat. Sebab apa? Solat sunat tarawih ni sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Sunat dituntut. Sunat muakkad. Boleh ganti tempat alhamdulillah, insya-Allah, amin. Sunat yang dituntut Sunat dituntut. Okey, alhamdulillah. So, Mam, soalan-soalan yang terakhir sekali, zakat fitrah dan juga sedekah. Kadang-kadang bila kita bercerita dengan kawan ni, zakat fitrah kau dah bayar belum? Zakat fitrah tu nantilah. Yang penting sedekah. Kita kena sedekah di bulan puasa ni. So, Mam nak menjelaskan kepada pendengar-pendengar kita, anak-anak muda kita ni, Mam, zakat fitrah dan juga sedekah. Mana yang lagi penting, mana yang lagi afdal, mana yang lagi keberkatan dia, Mam? Okey, baik. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda di dalam Quran, berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Maksudnya apa? Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Yang mana zakat ini adalah wajib hukumnya daripada sedekah. Sedekah tu apa hukumnya? Sunat. Tu orang lari dah tu. Maksudnya di sini zakat, kita kena tunaikan zakat. Zakat adalah wajib. Kalau kita semak balik, kita buku-buku kita sekolah rendah, masa kita sekolah rendah tu, rukun Islam apa dia rukun Islam? Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya solat 5 waktu. Yang ketiganya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi zakat ni memang wajib. Zakat ni memang wajib, bukan sunat. Kalau dia tak bayar zakat, apa hukum dia? Dosa lah. Terutama lagi zakat fitrah. Kita nak bulan Ramadan hampir tiba ni, berbelas hari lagi kan. Kalau dia saja tak nak bayar zakat fitrah, dosalah hukumnya. Sebab zakat dan zakat tu perlu diselesaikan pada ketika sebelum takbir raya. Yes, betul. Sebelum takbir raya. Kalau diselesaikan awal-awal, macam inilah, sekarang ni dah pertengahan Ramadan kan. Mungkin dia dah selesaikan puasa pertama tu, terus diselesaikan. Boleh, Mam? Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan selepas azan takbir raya tu. Azan hari raya, Allah Allah. Pagi tu lah, pagi raya tu lah. Pagi raya tu. Jangan. Tak terimalah zakat fitrah. Jadi benda tu kalau dia buat waktu selepas azan hari raya tu, dianggap sedekah lah. Bukan zakat fitrah lah. Rugi kat situ lah. Tahun ni berapa zakat fitrah, Mam, untuk Selangor? Tahun ni saya pun baru-baru ni kursus di UAE. Minggu lepas lah. Kadar zakat untuk mengikut beras sekarang ni di negeri Selangor RM7, RM14 dengan RM21. Boleh pilih? Boleh pilih. Ikut beras yang kita makan. Kalau kita makan beras mati, beras import Jepun tu, kena bayarlah satu kepala RM21. Kalau kita makan beras tempatan, RM7 lah. Okey. Gitu. Gitu. Sedekah tetap sedekah. Sedekah tetap sedekah. Sedekah ini kita kena faham, hukum sedekah ini sunat dan didefinisikan hukum zakat, apa hukum sedekah ini ialah sedekah ini bermaksud kita memberi kepada seseorang yang memerlukan dalam keadaan susah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sedekah. Itu sedekah. Mam, kalau dia zakat tu, zakat dia RM7 lah, Mam. Isi rumah dia 8 orang lah, 8 kali 7, 56 contoh lah kan. Dia kata saya nak bayar zakat RM100. Adakah zakat tu dikira RM100 ataupun dia tetap RM56 tu je? Tetap RM56. Bakinya sedekah. Dikira sedekah. So dia tak boleh lah acah-acah nak bayar zakat pula. Saya nak bayar zakat banyak. Tak boleh. Tetap zakat ditetapkan, zakat fitrah RM7, RM14, RM21. Selebihnya nak masuk dekat
Nak sedekah ke pulang lah tanpa masjid ke. Kalau dia nak bayar lebih, suruhlah dia bayar zakat pendapatan ke, zakat perniagaan ke, dia bayar lebih kan. sekalian. Zakat fitrah ni diikut je lah prosedur dia, Betul, apa yang betul. ditetapkan kan. Okey Mam, so kita dah sampai ke penghujungnya, sedar tak sedar pun dah hampir setengah jam berlalu. So mungkin pusingan terakhir ni kita nak minta Imam Jo selaku panel kita pada malam ini, malam yang penuh keberkatan di bulan Ramadan ni, untuk berkongsikan sedikit info berkenaan dengan masjid ataupun sedikit pesanan. Tak kisah apa-apa pun Mam, last lap ni untuk dikongsikan bersama pendengar-pendengar podcast Duduk Sembang. Silakan Mam. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana saya selaku imam 2 yang bertugas di Masjid Jami' Al-Hikmah Batu 20 Kuang. Masjid Jami' Al-Hikmah Batu 20 Kuang ini telah dirobohkan masjid lama untuk membuat masjid baru. Alhamdulillah setakat ni masjid lama tu dah dirobohkan untuk mendirikan masjid baru. Jangka siap dia dalam 2026, gitulah anggaran kasarnya lah. Okey. Dan kami sekarang ni solat sementara di Dewan Merdeka Kuang, Batu 20 Kuang, sebagai masjid sementara. Jadi di sini saya menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ingin nak berwakaf untuk masjid baru iaitu Masjid Jami' Al-Hikmah Batu 20 Kuang, bolehlah berjumpa dengan saya ataupun pegawai-pegawai masjid yang ada di masjid tu lah. Boleh tengoklah carta organisasi masjid tu, nazirnya siapa, timbalan nazir siapa, nombor telefon semua ada di situ. Jadi sekiranya nak berwakaf, amat-amat dialukan, kami terima. Itu sajalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau dalam episod ketiga, sahabat kita tu saudara Izham Syafiq mewakili Masjid Al-Islahiyah jangka Masjid Al-Islahiyah pada Raya Haji. Dalam konteks episod keempat ni, Imam Jo kata Masjid Jami' Al-Hikmah dah dirobohkan, dalam proses nak buat insya-Allah 2026. Maksudnya Kuang menjelang 3 ke 4 tahun nanti akan menerima 2 masjid baru. Alhamdulillah, bumi yang diberkati, bumi yang mendapat restu dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah sampai di penghujung. Sekali lagi saya mewakili tim produksi podcast Duduk Sembang mengucapkan terima kasih kepada Imam Jo atas kesudian untuk hadir pada malam ni. InsyaAllah sempena bulan Ramadan yang semakin hampir ke penghujungnya, kita sama-sama beramal ibadah, melakukan kebaikan supaya segala amal jariah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin pada tahun ini kita bertemu Lailatul Qadar insya-Allah atas kebaikan dan usaha yang kita buat. So kita jumpa lagi. Apa pun yang paling penting buat semua pendengar podcast Duduk Sembang, janganlah lupa kesianlah kat kami ni kan, kalau boleh subscribe, follow, komen dan juga share podcast Duduk Sembang. Kita berjumpa lagi dalam edisi Hari Raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.